Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa pasal belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So aku nak bawa video respon-respon daripada Nazri Hamdan. Dia menceritakan soal belanjawan dan juga di setiap belanjawan-belanjawan yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia membuat respon terhadap apa-apa peruntukan dan juga perbelanjaan untuk sepanjang belanjawan 2024 ni. Ya, mudah cakap sepanjang 2024 ni lah belanjawan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari Jumaat lepas untuk tahun depan 2024. So aku akan bawakan daripada awal, daripada sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan belanjawan sehinggalah habis last 2 jam 45 minit yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan direspon oleh Nazri Hamdan. Jom sama-sama kita dengar untuk respon Nazri Hamdan untuk sebelum belanjawan diumumkan. Jom kita dengar. Esok bersamaan dengan 13 Oktober belanjawan 2024 akan dibentangkan. Jadi untuk video kali ini, jom kita sembang-sembang sikit. Apakah jangkaan dan juga harapan kita ke atas belanjawan 2024 yang bakal dibentangkan ni? Guys, bila kita bercerita tentang belanjawan 2024 ni, saya fikir ada 3 perkara ni yang perlu diberi perhatian khusus. Yang pertama, belanjawan ini mesti menyokong ke arah pertumbuhan ekonomi kita yang dijangka akan berkembang sekitar 5 hingga 5.5% pada tahun 2024. Yang kedua guys, kos sara hidup rakyat mesti diberikan pertimbangan. Sebab kita tahu, negara-negara dekat dunia sekarang ni berhadapan dengan tekanan inflasi global. Apatah lagi dengan tekanan harga ke atas barang-barang keperluan yang berpunca daripada gangguan supply chain seperti beras. Yang ketiga, perhatian juga perlu diberikan ke atas kita punya pengurusan defisit dan hutang kerajaan. Okey guys, bila kita bercerita pasal bajet ni, kita mesti tengok 2 benda ni guys. Yang pertama adalah hasil kerajaan, yang kedua adalah perbelanjaan kerajaan. Dan beza di antara perbelanjaan dan juga hasil ni lah yang akan menentukan berapakah defisit kerajaan. So defisit ni bermaksud kerajaan berbelanja lebih banyak daripada hasil dia. Jadi untuk belanjawan 2024 ni, kita tak bolehlah expect yang belanjawan kerajaan ni akan surplus. Of course dia akan berhadapan dengan defisit. Tapi apa yang kita nak tengok adalah defisit ini akan berkurang. Itu yang sangat penting. Kalau tahun ni jangkaan defisit kita adalah sebanyak 5%, pada tahun 2024 kita nak tengok dia pergi kepada 4.3% sahaja. Sebab korang tahu kan, berdasarkan RMK ke-12 yang lepas, PMX cakap dia nak pastikan defisit kerajaan ni akan berada pada paras 3.5% pada tahun 2025. Okay, next, jom kita sembang-sembang sikit pasal pendapatan kerajaan. Maksudnya dari mana kerajaan akan dapat hasil ni, dapat duit ni. Of course, hasil kerajaan ni tetap akan disumbang oleh satu sumber utama ni, iaitu harga minyak dunia. Sekarang ni kalau kita tengok harga minyak dunia dia sedang bergerak ke arah $100 satu tong. Tapi kalau ikutkan jangkaan saya rasa untuk tahun 2024 ni dia akan berlega-lega secara purata pada paras $90 setong. Jadi bajet tu dan juga hasil kerajaan tu mestilah berdasarkan kepada harga minyak pada paras $90 setong. Hasil kerajaan ni datang daripada mana guys? Of course macam biasa, cukai juga. Dan pada tahun 2024 ni kita jangka akan ada 2 cukai yang akan dilaksanakan. Yang pertama guys, capital gain tax ataupun CGT, especially ke atas non-listed shares. Iaitu shares yang tidak disenaraikan dekat stock exchange lah. Yang kedua pula, korang jangan lupa, cukai barang mewah. Cukai barang mewah ni saya jangka pada tahun 2024 bajet yang akan datang dibentang besok, ada kemungkinan dia akan diperkenalkan. Tapi kita kena tahu guys, walaupun harga minyak ni berada pada paras jangkaan $90 satu tong, bila harga minyak naik, dia dijangka akan memberikan tekanan subsidi ke atas kerajaan. Pada tahun ni, perbelanjaan kerajaan terhadap subsidi adalah sekitar 81 bilion. Sebenarnya 81 bilion ni adalah satu paras yang bahaya. Maksud saya, kita tak boleh teruskan berada dekat paras macam ni guys.
Sebab kita tak nak perbelanjaan pembangunan tu kurang daripada perbelanjaan subsidi. Jadi untuk tahun 2024 ni, satu lagi hasil yang boleh dijana oleh kerajaan adalah daripada penjimatan perbelanjaan petrol ataupun kita boleh katakan subsidi bersasar lah. Especially apabila sistem database padu ni dia akan start efektif pada tahun 2024 iaitu pada bulan Januari. Jadi penjimatan di dalam subsidi bersasar itu sendiri dia akan memberikan extra income kepada kerajaan sekitar 9 bilion ringgit macam tu. Okay, next, jom kita cerita pasal GST. Adakah GST akan diperkenalkan pada tahun 2024? Korang rasa macam mana? Okay, ni mungkin saya silap lah. Tapi saya rasa untuk tahun 2024 ni GST tidak dilaksanakan. Kalau dia dilaksanakan pun mungkin pada tahun 2025 lah. Ini cuma pandangan saya. Mungkin saya silap guys Tapi lah, let's say lah kerajaan tetap nak memperkenalkan GST pada tahun 2024 ni, dia punya rate dia mestilah lebih kurang dalam 3 hingga 4%. Dan lagi satu guys, sistem refund tu kena dipercekapkan. Kita tak nak lah ada masalah lagi kita dengar refund lambat ni semua. Okay, last but not least, saya harap 3 kumpulan ni juga diberikan perhatian khusus oleh kerajaan. Yang pertama adalah B40, kedua M40 dan golongan ketiga adalah golongan usahawan mikro ataupun usahawan kecil. Pada pandemik yang lepas, kita akui banyak golongan-golongan M40 ni dia jatuh balik kepada B40. Dan untuk perusahaan kecil pula, bantuan mesti diberikan especially dalam konteks matching grants. Ini akan banyak membantu meningkatkan diorang punya kapasiti pengeluaran dan juga meningkatkan hasil. Alright guys, itu sahajalah saya punya pandangan dan juga harapan ataupun jangkaan saya dalam bajet 2024. Apa pula pandangan korang? Boleh tulis dekat ruangan komen. Dan jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey, jom kita cerita pasal bajet 2024. Sejumlah 393.8 bilion duit yang akan dibelanjakan pada tahun 2024 oleh kerajaan Madani. Dan ini satu fakta yang korang kena tahu. Belanjawan 2024 ni adalah belanjawan yang tertinggi sekali di dalam sejarah Malaysia. Dia telah melepasi belanjawan pada tahun 2023 sebanyak 388.1 bilion. Jadi, belanjawan yang tinggi macam ni tak bahaya ke kepada kedudukan hutang kita guys sebenarnya? Benda tu saya akan jawab kejap lagi. Akan tetapi sebelum tu kita kena tengok dulu ke mana dia akan dibelanjakan. Okey guys, ada 3 tempat yang mana dia akan letakkan duit ni. Yang pertama, perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus ni korang faham lah kan? Bayar gaji kekitangan kerajaan, untuk lancarkan operasi kerajaan. Berapa banyak guys? 303.8 bilion akan diperuntukkan. Yang kedua, perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion. Perbelanjaan pembangunan ni pada saya it's no surprise lah. Masa separuh penggal RMK ke-12 review tu, dia dah umumkan bahawa dia akan tetapkan perbelanjaan pembangunan ni pada tahap 90 bilion untuk setahun bagi tempoh 3 tahun. Jadi 90 bilion bagi perbelanjaan pembangunan ni, kalau korang nak tahu, dia adalah satu perbelanjaan yang besar juga, yang mana dia telah melepasi perbelanjaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang hampir kepada 80 bilion. Jadi bagus tak guys kerajaan berbelanja makin besar dalam perbelanjaan pembangunan? Of course, dia adalah satu perkembangan yang sangat bagus, sangat sihat untuk ekonomi kita. Kerajaan memang kena banyak dan naikkan perbelanjaan pembangunan tu kalau kita nak berdaya saing dan juga ekonomi kita nak berkembang. Lagi satu pula, PMX akan letak 2 bilion simpanan luar jangka. Maksudnya kalau kata ada perkara-perkara yang tak dijangka yang memerlukan kerajaan persekutuan berbelanja, dia akan gunakanlah 2 bilion ni. Jadi secara overall guys, sihat ke belanjawan ni? Okey guys, korang kena faham ni walaupun dia adalah perbelanjaan yang paling tinggi dalam sejarah, kadar hutang kita akan menurun guys. So tahun lepas kita punya defisit sebanyak 5%. Tahun ni dijangka sebanyak 4.3%. So meaning that, which is pada saya a very positive untuk perkembangan dan juga kedudukan fiskal negara kita. So meaning that kerajaan Madani ni dia melaksanakan satu dasar fiskal yang kita sebagai expansionary fiscal policy. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk menurunkan lagi kita punya fiskal deficit kepada 3.5% menjelang tahun 2025. Daripada hasil kerajaan sebanyak 393 bilion ni, daripada mana yang paling banyak menyumbang sekali? Kalau kita tengok sebanyak 44.4% ni, majoritinya datang daripada cukai pendapatan. Dan bagi perbelanjaan pembangunan pula, dekat mana kerajaan paling banyak belanja guys? Iaitu dekat emolument.
Korang tahu tak emolument ni apa? Emolument ni bermaksud perbelanjaan kerajaan untuk membayar gaji. Itu termasuk dalam emolument. Dan juga untuk perbelanjaan pembangunan yang paling tinggi sekali sebanyak 11% adalah perbelanjaan ekonomi. Jadi tahun 2024 ni saya tengok ada beberapa tax reform lah yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani walaupun dia dilaksanakan secara berfasa. Ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mensasarkan semula subsidi ni dan menyisihkan golongan-golongan yang tak sepatutnya dapat. Contohnya macam warga asing, diorang ni tak patut dapat subsidi guys. Yang selama ni diorang dapat. Dan juga golongan-golongan kaya raya lah. Macam mana diorang nak buat? Diorang akan laksanakan subsidi bersasar ni yang mana sistem database padu dia dijangka akan mula beroperasi pada Januari 2024 dan ini akan banyak membantu kerajaan untuk mensasarkan subsidi ni. Dan penyasaran semula subsidi ni of course akan membantu kerajaan untuk menjimatkan perbelanjaan subsidi dan seterusnya boleh mengagihkan semua duit-duit ni kepada mereka yang memerlukan. Okey, kenaikan cukai perkhidmatan sebanyak 8% daripada 6%. Tapi korang janganlah takut sangat. Sebab cukai 8% ni dia tidak termasuk ke dalam makanan, minuman dan juga telekomunikasi. Dan lagi satu guys, cukai kita ni sebenarnya adalah cukai antara yang terendah dekat ASEAN. Kalau korang tengok contohnya macam Thailand, dia orang kenakan 16.4%. Jadi kita 8% tu boleh diterima lah. Lagi satu guys, PMX juga ada cakap by the year 2025 kerajaan akan melaksanakan satu cukai baru ni yang kita panggil sebagai Global Minimum Tax. Bagi syarikat-syarikat global ataupun multinational corporation yang mempunyai pendapatan sebanyak sekurang-kurangnya 750 juta euro. Okey, Global Minimum Tax atau GMT ni apa benda ni sebenarnya? Dia adalah satu pembaharuan cukai global untuk memastikan syarikat-syarikat MNC ataupun yang berstatus antarabangsa ni membayar cukai pada kadar yang betul iaitu 15%. Tak kiralah dekat mana diorang ni beroperasi. Jadi diorang walaupun diorang beroperasi dekat negara yang ada cukai rendah ke, cukai tinggi ke, apa benda ke, diorang punya rate adalah sebanyak 15%. Dan lagi satu guys, daripada video saya lepas, saya pernah ada cakap yang mana saya jangkakan GST tidak dilaksanakan pada tahun 2024, which is betul. Sebab saya fikir kerajaan dia lebih kepada memberikan perhatian untuk memfokus kepada rasionalisasi subsidi dan juga reform tax yang lain. Jadi pada tahun 2025 akan datang, saya fikir akan ada dua cukai yang akan dikenakan. Yang pertama adalah GST dan yang kedua adalah GMT. Yang saya cerita tadilah Global Minimum Tax. Okey guys, itu sajalah secara overall ataupun secara kasarnya kedudukan belanjawan 2024, terutamanya daripada perspektif adakah belanjawan ni sihat untuk ekonomi kita? Adakah dia membantu dalam memperbaiki kedudukan fiskal negara kita? Of course, kalau tanya saya, jawab saya ya. Sebab walaupun perbelanjaan kerajaan tu tinggi, tapi kadar defisit tu menjadi semakin rendah. Okey, kalau korang ada apa-apa soalan lain ataupun korang nak minta saya ulas certain parts di dalam belanjawan ni dengan lebih terperinci lagi, korang boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan respon dalam bentuk video. Ok guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi saya dalam next video. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni macam biasa. Ni apa cerita ni? Dengarnya belanjawan 2024 cukai SST naik 8%. Pada saya guys, mengkritik tu tak ada masalah. Akan tetapi, kritikan kita tu mestilah berdasarkan daripada pemahaman yang betul. Masalah orang kita ni, dia pun tak tahu tau yang naik 8% tu apa benda. Tapi dia pula yang lebih-lebih melompat sana sini. Jadi guys, tujuan saya buat video ni adalah untuk memberikan korang satu kefahaman yang betul. Apa maksud kenaikan di dalam 8% tu? Bila korang dah tahu, dah ada kefahaman betul-betul, nak mengkritik tu tak ada masalah. Masalah kita ni 8% tu pun kita tak tahu benda. Jadi guys, kat Malaysia ni sebenarnya cukai kita adalah berdasarkan cukai SST ataupun Sales and Service Tax. Ingat tu, Sales and Service. Sales tax ni dikenakan pada kadar 10%. Ada juga setengah barang tu yang kena 5% lah. Itu untuk sales tax. Akan tetapi untuk service tax sebelum ni ialah sebanyak 6%. Yang dicadang nak naikkan tu adalah service tax ataupun cukai perkhidmatan. Jadi dia cadang nak naikkan daripada 6% kepada 8%. Sementara tu untuk sales tax tak ada apa-apa perubahan. Jadi salah kalau kita kata SST tu naik kepada 8%. Betul kalau kita kata service tax naik kepada 8%. Akan tetapi kenaikan dalam 8% ni pun dia ada pengecualian dia. Pengecualian dia dikenakan terhadap makanan, minuman dan juga telekomunikasi. Yang ini kekal 6%. Contohnya lah, kalau korang pergi makan dekat restoran yang sebelum ni kenakan korang charge 6% service tax tu, rate 6% ni tidak akan berubah guys. Sebab apa? Itu berkait dengan makanan dan juga minuman. Akan tetapi untuk servis-servis lain yang tidak ada kaitan dengan makanan, minuman dan juga telekomunikasi ni, dia akan dinaikkan daripada 6 kepada 8%. Sebagai contoh, kalau korang pergi check-in dekat hotel, service charge tu naiklah daripada 6 kepada 8%. Akan tetapi kau pergi check-in hotel tu hari-hari ke?
Jadi ramailah orang cakap dekat luar sana, oh sales tax 8% ni akan menekan golongan B40. Lainlah kalau kau check in hotel hari-hari. Kalau dia naikkan sales tax tu daripada 10% pergi kepada lebih daripada tu, itu akan menyebabkan direct peningkatan di dalam paras harga barang-barang. Akan tetapi, yang naik itu bukanlah sales tax, yang naik itu service tax. Itu pun bukannya digunakan hari-hari oleh golongan M40 dan juga B40. Jadi kalaupun ada kenaikan itu akan sangat minimal. Sebab yang naik ni adalah service tax. Tambahan lagi, dia ada pengecualian terhadap makanan, minuman dan juga telekomunikasi. Alright guys, sekali lagi, nak mengkritik tak ada masalah, tapi kefahaman kita kena betul. Kalau tidak, kita akan terus diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Kalau korang ada apa-apa lagi pertanyaan pasal Belanjawan 2024, tulis dekat ruangan komen. Di samping tu jangan lupa, macam biasalah, bagi saya satu like dan juga sharekan video ni supaya orang ada kefahaman yang betul. Okey geng, Alhamdulillah geng. Brother Nazri tadi dia dah bentangkan kepada kita daripada sebelum belanjawan, dan dia mengharapkan kemungkinan GST akan dikenakan ke apa semua, dan dia respon untuk 2 video selepas yang pembentangan belanjawan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. And jadi itulah salah satu lagi, kerajaan pun perlu, salah satu dia ni perlu jimat. Kan? Takkanlah hampa nak belanjawan negara kita makin kurang. Contoh macam tahun ni 2023, atau takkanlah hampa nak 2024 belanjawan dikurangkan lagi. Kan? Sedangkan perbelanjaan kos sara hidup, perbelanjaan kerajaan ke diri sendiri ke keluarga ke makin hari makin naik. Takkanlah perbelanjaan kerajaan makin kurang. Jadi of course perbelanjaan kerajaan setiap tahun makin meningkat. Kalau hampa pergi tengok negara-negara maju, perbelanjaan dia pun lagi tinggi dan sangat-sangat tinggi, kan, sehingga bertrilion-trilion untuk belanjawan satu tahun. Jadi kalau kita nak refer daripada pendapatan kerajaan hari ni, of course lah mesti tak cukupnya. So macam mana untuk kerajaan duk nak cover duit yang tak cukup, perbelanjaan yang tak cukup betul, kerajaan kena ambil daripada mana? So of course daripada kerajaan perlu menambahkan lagi pendapatan, kerajaan perlu panggil, tarik pelaburan, dan kerajaan pun kena bijak berniaga. Dan salah satu pendapatan yang nombor satu yang terbesar sekali adalah minyak dunia. Dan sekarang ni harga minyak mengikut US dollar pun makin hari dah makin meningkat, dan kalau tak silap aku dah hampir $100 per tong, kan. Jadi itulah salah satu lagi. Cuba hampa tengok, kan, untuk tahun ini saja kerajaan belanja 81 bilion untuk subsidi saja, subsidi saja 81 bilion. Of course tahun depan kerajaan mesti tak mau punya naik sampai 80 bilion lagi. Jadi sebab itulah kerajaan akan laksanakan padu untuk subsidi yang bersasar, dan supaya subsidi itu sampai kepada rakyat Malaysia, bukan kepada pendatang asing, bukan kepada warga-warga pendatang yang tak kira Rohingya, Myanmar, Bangladesh, India, kan, rakyat-rakyat negara luar yang mencari makan ke dalam negara kita, dan mereka dapat menikmati subsidi yang disediakan oleh kerajaan. So alhamdulillah, tapi agak teruk dan agak sakit kepala yang dibuat oleh Rafizi Ramli sekarang ni untuk nak lancarkan subsidi bersasar. InsyaAllah tahun depan bulan 1 kemungkinan besar akan dilancarkan subsidi bersasar. So untuk hampa semua nanti, kerajaan akan umumkan untuk kita rakyat ni akan isi form. Kita akan isi maklumat kita, pendapatan kita. So kerajaan pun akan tahu berapa biji yang setiap di bawah satu nama ni ada berapa biji rumah, berapa biji kereta, berapa dia punya pendapatan, berapa dia punya anak-anak dia. Of course kerajaan akan ambil tahu untuk kerajaan nak bagi subsidi kepada kita, kan? Faham tak? Andai kata dia ada kereta 5 biji, rumah ada 4 biji, dan anak ada 2 orang, anak hanya ada seorang, kan? Pun kalau ikutkan dia hanya boleh dapat subsidi hanya sedikit saja, sebab komitmen dia contoh macam hutang pun tak banyak. Itulah salah satu cara untuk kerajaan nak menjimatkan duit perbelanjaan subsidi ni. Sebab cuba hampa tengok berapa banyak setiap saat, setiap minit warga-warga pendatang asing menikmati subsidi kerajaan, kan. Depa bancuh gula, depa beli gula tu pun gula yang diberi subsidi oleh kerajaan,
Kan tak adil semua ni. So kerajaan perlu sekat subsidi tu. Pada aku, kalau hampa tanya aku setuju kerajaan bagi cash kepada rakyat, bagi duit direct kepada rakyat, dan kerajaan naikkan harga-harga gula, harga beras, harga minyak petrol dan apa yang patut naikkan, dan kerajaan bagi cash kepada rakyat yang sepatutnya dapat. So baru fair, barulah pendatang asing tu beli harga dengan harga yang sepatutnya, bukan harga subsidi. Contoh macam harga tu RM5, kalau dapat subsidi RM3. So apabila kerajaan dah tarik subsidi RM2 tu, harga dah jadi RM5. So dekat kita sebagai rakyat Malaysia, kita dapat duit cash daripada kerajaan. So pendatang asing pun beli RM5, kita pun beli RM5. Baru fair, baru adil. Dan subsidi itu sampai kepada rakyat melalui duit ringgit cash. So pelbagai tindakan-tindakan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak menampung perbelanjaan kerajaan. Bayangkan 393.8 bilion ringgit yang akan dibelanjakan untuk 2024. So apakah salah satu sebab mata wang kita sekarang ni bermasalah dengan US dollar naikkan interest rate. US dollar pun dia ada masalah negara dia. So apabila kita bergantung dengan US dollar, kita akan teruk. So Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Thailand dan juga Indonesia ada buat satu perancangan, dan juga negara China, untuk kita berurus niaga dengan mata wang sesama kita supaya kita untung sesama kita. Kita tak perlu menggunakan US dollar. Apabila antara ringgit nak ke macam nak ke yuan, nak ke China punya mata wang, sistem sekarang ni tengah-tengah tu kita perlu pakai US dollar juga. Kan, faham tak? US dollar ni untung atas angin. So sekarang ni tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan usaha perbincangan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak kita direct dengan negara-negara jiran-jiran kita, negara China, negara Thailand, negara Indonesia. Kita tak perlu menggunakan US dollar. Kita direct antara mata wang kita dengan mata wang China, mata wang Thailand, mata wang Indo. So itulah aku akan bawa satu video penerangan daripada Bro Nazri soal antara usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah ini akan menguntungkan rakyat. Kita akan dapat harga yang murah. Kita akan dapat seperti mana kita tengok dekat dalam Shopee, TikTok apa semua. Sekarang ni barang-barang yang murah tu datang daripada China, datang daripada China. Dan China mata wang dia pun kira rendah, dan harga yang dia, barang-barang yang dia keluar pun dengan harga yang murah, dan tukaran dengan ringgit dia tak macam mana, dia tak lari jauh. So of course kita akan untung. Jom sama-sama kita dengar, inilah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk rakyat Malaysia. Jom kita dengar. Buat pertama kalinya dalam sejarah, kita akan buat sesuatu yang tak pernah dibuat sebelum ni, iaitu berdagang dengan China, India, Thailand dan juga Indonesia dengan menggunakan ringgit. Baru-baru ni kalau korang perasan, PMX ada buat satu pengumuman yang agak mengejutkan, dan pengumuman ni mendapat liputan banyak dekat media-media antarabangsa, iaitu kita akan mula menggunakan ringgit bila berdagang dengan negara-negara dagang utama kita seperti China, Indonesia dan juga Thailand. Ini bermakna kalau China beli barang daripada kita, diorang akan bayar straight dengan gunakan ringgit. Dah tak payah lagi nak guna US dollar. Sebenarnya langkah ni adalah sesuatu yang sangat signifikan, sebab selepas ni kadar tukaran kita bakal ditentukan secara fundamental, iaitu import dan juga ekspor. Kalau korang nak tahu guys, sebenarnya kadar tukaran ringgit USD sekarang ni tidak menunjukkan nilai fundamental. Dia sebenarnya adalah lebih bersifat spekulatif. Dia dah lari daripada fundamental tu, sebab ketidakseimbangan ni banyak ditentukan oleh faktor kadar faedah US yang tinggi. Jadi dalam video ni guys, saya sebenarnya nak memfokus kepada apakah kesan-kesan yang kita boleh jangka ke atas US dollar itu sendiri dan juga negara kita apabila secara berfasa kita mula bergerak keluar daripada sistem US dollar. Pertama sekali guys, jom saya bawa korang kita tengok dulu apa yang bakal berlaku kepada US dollar itu sendiri dan juga ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, apabila kita mula bergerak keluar daripada sistem US dollar ni, kebanyakan bank-bank pusat ni akan mengurangkan reserve pegangan diorang dalam US dollar. Kenapa jadi macam tu? Of course lah, sebab kita dah tak gunakan lagi US dollar, kita nak simpan duit dia buat apa? Jadi pengurangan reserve pegangan US dollar ni secara tidak langsung akan menurunkan nilai US dollar itu sendiri. Yang kedua pula, apabila berlaku kejatuhan di dalam US
US dollar, secara tidak langsung ia akan menyebabkan harga barang-barang import US akan menjadi semakin mahal. Dan ini akan menyebabkan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri bakal terkena tempias inflasi. Yang ketiga ni best. Bila kebanyakan negara dekat dunia ni sudah tidak lagi bergantung kepada US dollar, maka ini akan mengurangkan keupayaan US untuk menggunakan mata wang US dollar ni sebagai sekatan ekonomi. Seperti mana yang mereka telah lakukan ke atas Iran, Korea Utara dan juga Rusia. Yang keempat pula, apabila nilai US dollar jatuh disebabkan banyak negara yang dah tak gunakan lagi US dollar di dalam sistem perdagangan antarabangsa mereka, ini akan menyukarkan US untuk mendapatkan pinjaman pada kadar faedah yang rendah. Maksudnya diorang dah kena hati-hati dalam perbelanjaan. Diorang tak boleh just hutang, kemudian belanja defisit. Sebab itulah kalau korang perasan, sebenarnya US ni dia semakin berhati-hati dalam dia berbelanja. Sebab dia tahu guys, negara-negara dekat dunia ni sedang keluar daripada sistem petrodolar. Dan kalau value US dollar itu jatuh, kerajaan US tak dapat lagi memohon pinjaman dan berhutang dengan kadar faedah yang rendah. So diorang kena bayar kadar faedah yang tinggi. Jadi diorang tak boleh nak berhutang sesuka hati lepas ni. Okay, next guys, apa kesan dia kepada negara kita? Yang pertama sekali, apabila kita keluar daripada sistem US dollar ni, negara kita tidak akan tertakluk kepada turun naik ataupun fluctuations dalam value US dollar itu sendiri. Jadi US dollar nak naik ke, nak turun ke, lantak dia orang lah. Dan ini bermaksud nilai ringgit itu sendiri akan ditentukan oleh fundamental of international trade. Yang kedua guys, ia sudah tentu akan mengurangkan kos urus niaga. Yelah, sebab lepas ni kita tak perlu buat double conversion lagi. Jadi banyak kos boleh dijimatkan dekat situ guys. Sebab kalau US dollar strong, kita nak kena convert dulu kepada US dollar dan kemudian kita bayar kat orang. Jadi kadar tukaran itu sendiri sebenarnya merupakan satu kos dalam bisnes. Jadi guys, selepas ni banyak kos urus niaga perdagangan antarabangsa ni dapat dijimatkan. Sebab itulah PMX ni dia beria-ia sangat untuk percepatkan proses de-dollarization ni. Sebab ia bukan sahaja akan memberi manfaat kepada negara kita, akan tetapi juga kepada negara-negara yang merupakan rakan dagang negara kita. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey geng, laju betul lah dia ni cakap kan. Aku pun bercakap pun sangkut juga kan. Tu gagap-gagap macam tu, tapi dia laju sungguh. Okey. Jadi itulah kan, kita nampak usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak keluar daripada kepompong US dollar ni. Apabila segala-galanya kita mengharap daripada US dollar, apabila US dollar dia kukuhkan lagi mata wang dan kita lagi teruk kan. Puncak apa? Kita nampak ringgit ni makin hari makin jatuh kalau kita bandingkan dengan US dollar. Sebab apa? Sebab US dollar ni dia dengan dah nak bankrupt kan. Amerika Syarikat ni dengan hari tu jatuh isu dia nak bankrupt. Lepas tu pula dia punya kerajaan perbelanjaan duk nak shutdown, pelbagai masalah. Jadi depa hutang negara depa ni keterlaluan tinggi, memang sangat-sangat tinggi. Jadi sebab selama ni kerajaan US ni dia tak perlu cari duit teruk-teruk. Dia hanya gunakan mata wang dia untuk dunia. Jadi segala servis yang jadi dalam dunia ni dengan menggunakan US dollar. So depa akan dapat untung atas angin. Depa untung senang-senang je. Kan? Jadi apabila negara-negara macam Malaysia dan juga negara-negara lain, depa tengok, US ni melampau US ni dia duk makan untung atas angin. So of course kalau kita akan lari daripada daripada bergantung daripada Amerika Syarikat, terutama mata wang dia US dollar. So disebabkan itulah apabila antara negara-negara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dan kita dapat persefahaman, kita dapat bersama-sama bekerjasama untuk nak bina ekonomi sesama kita kan. Jadi insya-Allah dapat mengurangkan kos untuk setiap penggunaan rakyat. Dan apa yang aku faham, tindakan ini adalah tindakan yang akan menguntungkan negara dan menguntungkan rakyat. Tak kira rakyat di negara kita ataupun di negara yang kita bekerjasama seperti China, Thailand, Indonesia. So kita tak perlu membayar kos yang tinggi menggunakan mata wang US dollar. Jadi itulah yang aku bersetuju. Dan kita mengharapkan pendapatan negara ni, pendapatan kerajaan ini insya-Allah melalui kerjasama ni. Negara China boleh untung, negara kita boleh untung, negara-negara sekian-sekian yang bekerjasama pun boleh untung.
Supaya jual beli kita dengan menggunakan mata wang sesama kita. Jadi insya-Allah daripada segi belanjawan tadi, cuba hampa bayangkan, kerajaan perlu menampung, bayangkan dalam masa 12 bulan untuk bayar gaji paling besar sekali. Emolumen kan, kerajaan perlu bayar gaji. Cuba bayangkan satu bulan belasan bilion untuk nak bayar gaji penyawat-penyawat awam. Itu baru penyawat awam. Untuk siapa-siapa yang masih lagi kontrak, kerajaan bagi kontrak dekat mana-mana syarikat pun perlu juga kos. Dan juga pembangunan, kalau tak silap aku, tahun ini dikurangkan kepada 90 bilion saja kan. Itu pun agak juga tinggi, tapi disebabkan kita ada yang RMK, rancangan Malaysia yang ke-12, so kita perlu habiskan. Dan juga perbelanjaan ini termasuk untuk buat repair sungai, untuk nak mengelak banjir. Baru ni kalau dekat media sosial aku daripada TikTok, untuk 2 akaun aku ada keluarkan satu video, dan video tu pun naik sampai 20k view antara dua-dua akaun. Ada yang lebih, kalau tak silap aku, dalam berapa belas k view. Jadi ramai orang share, dan tiba-tiba untuk belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tembatan banjir, ada terselit sekali untuk sungai di Kampung Iboi di Kupang, Kedah. Hak yang baru ni kan banjir teruk dekat kampung Iboi kan. Jadi ada belanjawan yang diumumkan itu termasuk Sungai Iboi, untuk kerajaan buat balik Sungai Iboi itu bagi jadi elok, bagi jadi cantik. Cuba hampa tengok. Baru tak sampai sebulan rakyat ditimpa musibah kan. Padahal itu dah berkali-kali pelbagai alasan yang diberi oleh kerajaan negeri. Alhamdulillah kerajaan pusat alert untuk nak bantu rakyat selesaikan masalah rakyat. Dia nak bagi keselesaan kepada rakyat. Walaupun kita tahu rakyat kawasan tu memang menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan untuk rakyat-rakyat. Dan cuba hampa tengok, belanjawan ini saja untuk Kelantan dan juga Terengganu dan juga Kedah dapat peruntukan paling banyak sekali. Paling banyak apa? Selesaikan masalah air, masalah banjir, masalah peparitan, pelbagai masalah. Kan kerajaan bagi kat Kelantan sebagi 1 bilion untuk selesaikan masalah air saja. Bayangkan, duit semua tu bukannya bagi hanya bercakap, tapi ini di dalam belanjawan disertakan sekali negeri yang diperintah oleh pembangkang. So hampa fikir lah geng. Okey geng, inilah serba sikit perkongsian aku daripada aku bro Nazri, dan insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun. Bersyukurlah dengan apa yang diusahakan oleh kerajaan ni hari ini, dan kita boleh tengok insyaAllah makin hari makin bertambah pendapatan negara. InsyaAllah hampa boleh tengok daripada Anwar Ibrahim dah hampir 1 tahun menjadi Perdana Menteri, hutang negara tetap ditakok 1.5 trilion, tak naik. Dan insyaAllah hutang kita akan diturunkan. Cuba hampa bayangkan 20 ke 30 bilion untuk bayar interest saja, untuk bayar bunga saja di belakang hutang 1.5 trilion tu. Of course lah akan ada bunga lah, kena bayar lah, interest tu sama kan. Jadi kerajaan perlu bayar 20 ke 30 bilion bunga disebabkan hutang kita yang 1.5 trilion. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak ramai hampa hantar. Assalamualaikum. Jumpa lagi.